Okey. Jom, bincang. Raja di bawah menunjukkan suntikan intravena yang digunakan untuk menyuntik larutan garam ke dalam salovena pesakit. Sebab larutan garam tu biasanya orang yang cerit birit. Kan korang kalau cerit birit kena air garam. Konsep dia sama lah. Dia masukkan larutan garam. Kenapa larutan garam? Sebab dia nak neutralizekan air dalam badan korang. Okey. So, kedudukan beg intravena mesti lebih tinggi daripada salovena pesakit bagi memastikan apa jawapan dia? Tekanan pada larutan garam adalah lebih tinggi. Belakang ni. Biarlah, tak apa. Okey, seterusnya. Ketumpatan bagi bahan X ialah 200 kg per meter padu. Dalam cecair manakah bahan X akan terapung? D. Kenapa? Ya, sebab dia lebih tumpat. Lagi tumpat, lagi senang terapung kan? Jadi bawah menunjukkan dua cecair yang sama masing-masing diletakkan ke dalam bekas yang berisi cecair X dan cecair Y. Jika tekanan yang bertindak ke atas kedua objek itu adalah sama. Kenyataan yang manakah betul? B. Ketumpatan cecair Y lebih tinggi daripada ketumpatan cecair X. Kenapa? Sebab cecair Y itu sedikit berbanding dengan cecair. Sebab duduk kedalaman sama. Tetapi cecair Y itu lebih tumpat. Sebab dia, kuantiti dia lebih sikit. So, kalau cecair sikit, kedalaman sama, tetapi maksudnya objek tu tenggelam pada kedalaman yang sama. Cecair yang lebih sedikit, dia lebih tumpat. Okey? Cecair Y kan lebih tumpat, betul tak? Ingat? Okey, tu faham ketumpatan tu? Sebab tu kalau kolam air kan, maksudnya lagi kurang air dalam kolam tu lagi susah lah korang tenggelam. Kan? Sebab ketujahan ni lagi kuat lah, senang kan. Okay? So, nombor 4. Seorang pelajar memerhatikan bahawa sebuah bongkah kayu yang terapung apabila diletakkan dalam cecair P dan tenggelam apabila diletakkan dalam cecair Q. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada pemerhatian pelajar tersebut? C. Cecair P lebih tumpat daripada cecair Q. Bongkah kayu terapung apabila diletakkan dalam cecair P, tetapi tenggelam apabila diletakkan dalam cecair Q. Dia kalau lebih tumpat, dia senang untuk terapung. Dia juga kalau lebih tumpat, dia juga senang untuk lebih tumpat boleh tenggelam juga. Maksudnya lebih dalam dia tenggelam, dia lebih tumpat. Macam tadi kan? Jadi kan, yang Y tu kan, ketumpatan cecair Y lebih tinggi. Maksudnya kan, tengok, korang confused. Balik pada formula ni. Apa pun balik pada formula. P sama dengan H, P, G. Tekanan tinggi, ketumpatan tinggi. Tekanan kurang, ketumpatan itu je.
maksudnya kalau dia terapung, tekanan dia tinggi juga. Sebab dia paling tinggi. Kalau paling dalam, sama juga. Tinggi juga. Maksudnya paling tinggi juga dia punya tekanan. Sebab maksudnya, kalau dia punya H dia paling rendah, tekanan dia paling rendah. Kalau H dia paling tinggi, tekanan dia paling tinggi. Tak nak faham lah. Tu dia. Ha? Jawapannya apa tadi? Nombor C. Lebih tempat kan P. Sebab dia tak tenggelam kan. Kan? Okey, nombor 5. Saja di bawah menunjukkan penggunaan sifon. Baru kita tadi. Okey, nak pindahkan air kan. So, mana jawapan dia? Sebab kita tadi. B kan, mengisi air. Kalau tidak, dia tu dia dah kena sedut. Tak ada kan? So, kalau ni dia isi air lah dulu. Kena isi air penuh, tutup kedua-dua hujung. Lepas tu masukkan ke dalam kawasan yang ada air. Lepaskan yang satu lagi. Maksudnya dia tutup. Masukkan kawasan tinggi. Lepas tu yang satu ke kawasan rendah. Dua-dua tu lepaskan. Tangan tu lepas sentak. Kalau dia tak sentak tak jadi. Nampak? Okay. Raja di bawah menunjukkan bahagian melegak satu set kelalang. Bukan kelanang, pantai kelanang. Masing-masing mengandungi kedalaman air yang sama. Antara pernyataan mereka yang mereka sama. Betul? Ya? Apa? Tak seragam pula. Lagi sekali? D jawapan dia. Air memberikan tekanan sama di dasar setiap kelalang. Kan saya dah cakap tadi. Apa yang saya cakap tadi? Kalau ketinggian dia sama, maksudnya tekanan dia mesti sama. Tekanan di dasar dia adalah sama. Tak kisahlah bentuk dia pun macam mana. Jelas? Right. Okay, nampak? Ini dia punya teori sahaja. Kita tengok soalan satu-satu. Okay, kita buat sampai ni semua dia punya teori je ni. Nampak soalan kiraan apa? Banyak gila. Okay, kita habiskan ni. Satu. Saja dia menunjukkan sebuah tube U yang diisi dengan air. Lepas tu dia ada cecair P. Yang belah kiri tu air. Nampak kan? Yang belah kanan tu cecair P. Cecair P tidak terlarut dalam air. Maksudnya tak boleh bercampur lah. So ketepatan air 1000. Dia nak ketepatan P. Betul nak cari. Kan tadi ada buat. Maksudnya ni tekanan sama dengan tekanan sebelah-sebelah tu kan. Lepas tu HPG. Lepas tu HPG kan. Okay, katalah sebelah kiri ni kau letak air. Sebelah kanan ni kau letak cecair P. H untuk air 10 betul? Unit dia cm kan? Nampak tak unit dia meter? Kalau tukar, perlu tak tukar? Perlu atau tidak? Perlulah sebab dia kena pakai unit meter. So, kau dapat 0.1 meter. Pressure untuk air, ketepatan 1000 betul? Meter tak tulis kan? Nanti bila kau tulis ni kau confuse. M tu tak tulis. 0.1 betul? So, 1000. G tak payahlah sebab G dia sama kan? Okay, kita cari H. Okay, ni 15, 0.15 betul? So, kita nak cari tekanan ketepatan untuk cecair P. So, P sama dengan 0.1 darab 1000 bahagikan dengan 0.15. Dapat berapa?
666 kan? 3 kali 6 kan? 666.67 kg meter padu. Okay. Kali ingat? Saya rekod juga. Saya percaya setiap soalan answer buat nanti ni yang kita dah buat akan masuk pesa. Korang ni je nak study atau tidak. Korang. Ha, anak kayu. Dah. Okay. Next. Pelajar berikut menyuruhkan sebuah tip yang diisi dengan dua jenis cecair sekali lagi. Dua cara yang sama lah. Satu X, satu Y kan. HPG, HPG. Maksudnya dia boleh lah kan. Dia letak satu dekat 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 bumi, satu dia buat kajian kat bulan. Tu G lain lah. Kan nampak? Boleh. So, cecair X dia punya kedalaman 8. So, kita buat 0.08 kan? P dia X apa lagi? 900. So, G abaikan kan? H, H nak cari H kan? P untuk Y 680 kan? So, H sama dengan 0.08 darab 900 bahagi dengan 680. So, kau dapat 0.1059 lah meter. Mungkin kelas korang yang aircon belakang tak ada tu kan? Okey, tak ada kan tadi masa korang tak ada mati ni soal? Tak ada kan? Ada wire cabut malam petang sejam juga lah kita perlu ke wire. Okey, dah. Next.
Lagi. Sama juga. XY lagi. Alah, bosan lah. Buka color lah. Warna pink lah. X, Y. Ni kalau sebuat tulisan macam ni, budak-budak darjah 4 teruja. Teruja lah. Tak pernah tengok. Tukar-tukar color lah. So, H untuk X. Jap. Tekanan atmosfera dia bagi dalam ketumpatan air. Berapakah nisbah ketumpatan Y kepada ketumpatan X? Nisbah. Okey. Ni menarik. Dia tak bagi P kan. Okey. Cuma korang ada H je kat sini. Iaitu H untuk X adalah 9. H untuk Y adalah 12. Okey. So, apa korang perlu buat ialah dia nak nisbah apa kepada apa? Dia nak nisbah apa kepada apa? Y kepada X kan? Bila dia minta Y kepada X, maksudnya Y duduk atas. Y duduk atas macam ni. So, sekarang ni yang ni kena bawa ke sebelah. Okey, macam ni soalan. Ni X, kan Y. Y kena duduk atas. So, jadi ke sebelah. So, jadi Y nisbah X. Samalah. Jadi, apa berlaku kat sini? 12P perkan 9P. Okey, boleh potong kan? So, dah kecil kan? 4/3 kan? So, itulah nisbah dia. 4/3. Kan? Kadang-kadang kau kena hati-hati, tak boleh kira pun. Mana kau nak masuk tekanan atmosfera? Mana kau nak masuk 1000 tu? Tak perlu. Sebab korang kena nak buat nisbah, dia mesti apa dia punya unit yang sama. Maksudnya, kedalaman dengan kedalaman. Korang boleh juga guna ketumpatan dengan ketumpatan. Kalau dalam kes ni, sekarang dalam kes ni, dia bagi ketumpatan. Korang tak tahu ketumpatan S dengan ketumpatan Y, tak tahu kan? Tak tahu. Katalah dia bagi ketumpatan X, dia bagi. Ketumpatan Y, dia bagi. Tapi ketinggian tak bagi. So, korang tukar P je lah. Bandingkan P. Buat sama cara, tapi bandingkan P. Nampak? Dalam kes ni, dia bagi ketinggian ataupun kedalaman. So, bandingkan kedalaman dengan kedalaman. Ingat, kalau nak buat nisbah, kedalaman dengan kedalaman ataupun ketumpatan dengan ketumpatan. Faham? Mungkin nanti kau teluk nak masuk pertandingan macam awal ni tu pakai kapal selam lah. Konsep tekanan. Buat model kapal selam. Oh, rules dia pula. Ada.
Habis kapal selam tak memenuhi undang-undang tu. Oh. Tapi dia apa sains kan? Dia kok yang pertandingan tu untuk sains ke fizik ke apa ke? Ha? Keseluruhan. Maksudnya kimia pun boleh, bio pun boleh. Cara membuat hujan darah dengan pantas. Tengok muka je. Alright, next. Nombor 3. Nombor 4. The following figure shows a cylinder filled with water. If the pressure at point P, dia bagi pressure. Dia nak tinggi kan? So, P sama dengan HPG lah. Pressure dia dah bagi. Iaitu 12,000 kan? H dia bagi. Nak cari kan? Nak cari X ni. Ketinggian tekanan pada titik P. Kalau tekanan pada titik P, kena cari nilai X dulu. So, H nak cari ketumpatan air 1000 kan? G depend pada soalan. Kalau korang biasa dah pakai 9.81 lah. Okay. So, H sama dengan 12,000 bahagi 1000 darab 9.81. So, dapat H. Ya? 1.2 je lah. 1.22 kan? Okay. 1.22 tu adalah nilai pada X. Ingat. Kalau korang, okay, kedalaman diukur macam ni. Tengok. Ni kedalaman diukur yang ni. Yang merah ni. Ni adalah kedalaman. Kalau dia bagi nilai ni, korang nak cari nilai H tu, maksudnya 2 meter tolakkan dengan 1.22. So, korang dapat jawapan 0.78, betul tak? Betul. Ingat H tu ke atas, bukan daripada bawah. Salah. Okay? Tak, sorry. H tu, korang kira H betul. 1.22 ni kat sini. Tapi korang nak cari nilai S kan? So, korang kena tolak. Faham? Yang korang dapat tu 1.22 yang merah ni. So, yang korang nak cari sekarang nilai X. So, dia bagi 2 meter, tolakkan dengan 1.2. Okay. Tahun ni punya raja dengan teacher kalau boleh nak pergilah rumah anak murid saya yang buat jamuan-jamuan kan. Tapi jangan buat dari pertama, dari kedua, dari ketiga lepas tu. Sebab saya dekat Perak. Nanti ada je tak boleh pergi. Sebab kita raya hari Khamis rata-rata. Khamis ke Rabu? Rabu sebenarnya. Macam tahun lepas Fatihah dengan Aina Batisha kan mau buat. Masa tu saya baru tak pergilah dua-dua. Lepas tu Auni dibuat, tapi Auni buat minggu kedua ke minggu ketiga dah nak ujung-ujungkan. Okey lah, boleh lah. So buatlah lambat sikit. Kita boleh pergi insyaAllah. Lagi bagus kau buat jamuan sarapan pagi kan. Tak pernah dibuat orang. Jamuan sarapan pagi.
Tapi ada kat sini ada itu dia buat kenduri apa tah? Tuan Selamat. Sarapan pagi. Selangor. Tengah hari tu biasa juga orang buat, ada orang buat pasar. Tapi sarapan pagi ada. Masa tu saya nak keluar daripada masjid, baru cakap, alamak, dah keluar pun. Dan masalahnya jemput orang yang dengar ceramah. Saya tak dengar ceramah, tak boleh lah pergi. Aduh. Okay, next. Seorang penyelam menyelam pada kedalaman air laut sedalam 13 meter. Rasa sakit telinga. Itu kan tekanan yang menyebabkan kesakitan tersebut. Laut kan? Laut terbuka kan? Nampak ada tekanan atmosfera? So nanti korang guna je HPG. Kau tak risau. Kau tak pening-pening. Dia bagi je ni, hujung-hujung tu jangan lupa tambah. So, H dia korang dapat 13 meter. P dia 1050. G dia 9.81 kan? Okay. Tolong darab. Satu tiga tiga 906 5 apa? Okay, tambahkan dengan 1 darab 10 kuasa 5. So dapat 2 906,5 Pascal. Pascal, unit tekanan. Pascal ni unit tekanan merujuk kepada air. Sebab tu yang ada cerita tentera tu Pascal kan. Sebab dia merujuk kepada air. Orang pun Pascal. Dia merujuk pada air. Dia faham. Tapi dia merujuk pada air. Sebab tu dia pakai Pascal. Dia je pakai lain tapi pakai Pascal juga. Bahasa Inggeris kot. Melayu ke? Kalau dari Pascal. Pascal. Peterbang konsep dia F1 juga. Tapi dia punya wing dia terbalik. Dia terbalik. Aerofoil. Kalau itu aerodinamik. Apa saja yang berada di darat, aerodinamik. Apa saja yang berada di udara, aerofoil. Air apa? Hydro apa tak? Hydrofoil kot. Hydrofoil ke hydro apa? Lain, dia lain-lain. Hidrofobik. Itu tu kan, osmosis semua tu kan. Tu belajar lagi tau masa dekat matrik. Hidrofobik, osmosis. Budak tu selesa yang matrikulasi hari tu ada seorang 4 flat. Account. 4 flat. So, subjek bahasa tak kira pun tu. Dia Mac A, account A, ekonomi A. Jadi satu kali saya tak ingat. Tapi dia semua A lah dapat 4 flat. Ada budak yang sains hayat, dia dapat 3.65. Ada seorang lagi budak account 3.85.
Semua lelaki. Semua lelaki. Itu abang kau je cuak tu. Kan dia keluar matrik. Yang dapat 4 flat tu budak yang setara dengan abang kau lah. Pesa itu SPM. Result dia. Si abang kau mesti cuak tu. Dapat result apa ni. Tanya je. Dia ada cuak. Maksudnya abang kau yang taraf kena dapat 4 flat. Buat dia. Account ada 2 jenis account. Account biasa dengan professional account kalau kat matrik. Professional account tu susah sikit lah. Tapi kau boleh ambil LCCA tak salah. LCCA tu kau ada lesen lah. Kau boleh buat audit. Audit account syarikat ke apa. Kau boleh kerja sebagai accountant. Account biasa pun boleh. Kau dah ambil account, kau boleh belajar, sama belajar lah. Tapi kalau kau dah ambil yang account yang professional tu, kau tak perlu ambil dah. Lesen terus dapat lah. LCCA. Ini macam engineer lah IR. Okey. Seekor ikan berenang dalam D. Berapakah nilai D jika tekanan yang dirasai oleh ikan tu? Okey, tekanan dah tahu. SPG. Ada sekali lagi tekanan atmosfera kan? So, tekanan dah tahu iaitu 2.0 darab 10 kuasa 5. So, kedalaman ni nak cari kan? D kan? Okey, lepas tu P dia 1000. Lepas tu dapat 9.81. So, D sama dengan 2.0 darab 10 kuasa 5 perkan dengan 1000 darab 9.81. So, sama dengan tak nak tidur ke nanti tercucur buat tidur tak? Apa dapat? 20. Oh, sekejap. Itulah 2.0. Oh, ya, sorry. Sorry, ada tertinggal. Dia betulkan macam tadi. Yang ni kan dia kena tambah. Ni, sekejap. Ni kan patut tambah. Kan atmosfera 1 darab 10 kuasa 5 kan. So, yang ni kau kena pindah dulu. So, pindah ke sebelah kanan tolak betul. So, 2.0 darab 10 kuasa 5. Tolak kan, tambah tolak kan. 1 darab 10 kuasa 5. Bahagi 1000 darab 9.81. So, dapat? Nangkut lah ni. Satu 93.8. Oh, 10/19 je paling. Meter. Marah. Kulat-kulat sapi. Tak apa, nanti buka sekolah nanti kan ada orang peluk dia. So, tak apa dah bagi.
Kena cakap lembut-lembut kan, nak terima pelukan. Apa yang salah? Berapa sebenarnya sama satu ya? Nanti di mana kita tak? Ada kau, ada namanya Pulau Wensa. Pulau Orangnya itu boleh tanya, orang itu kan. Ada kampung itu orangnya itu. Nah, dia apa saja? Kan 100 kilo. Dah longkak kalau ni sebuang je. Kat rumah tersadar yang lama tak ada orang naik. Hidup. Dah pukul 5 lah. Tidur di pasar lah. Saya nak hantar ke sekolah tu. Kalau tak tidur dia tak betul lah. Dia penat ke sekolah. Kat tadika lah. Belakang tu, belakang rojak koni. Tadika Al-Fatih. Takib tu tadika kat situ juga. Dia sebab dia cikgu yang sama aja takib. Sebab tu saya cari balik. Saya akui memang sebab tadika tu antara penyebab anak saya takib cemerlang lah. Sebab tu saya cari tempat tu yang sama. Okey. Dulu budak-budak tu tadika 5-6 tahun dulu, macam saya dulu 6 tahun. Zaman saya dulu 6 tahun tahu tadika. Mana 5 tahun? Lepas tu tak lama lepas tu 5 tahun orang hantar tadika. Lepas tu tak lama tu 4 tahun orang hantar tadika. Mungkin zaman korang nak korang 3 tahun orang hantar tadika. Lepas tu tak tahu keluar-keluar je terus tadika. Sebab perkembangan otak budak-budak. Kalau lambat korang majukan otak dia tu dah boleh contoh, okey ni dia boleh ABC, 1, 3 sampai 10 dia boleh kira. Yang kira saya bawa kereta, dia kira lah dia baca. A, B, C pun kita layan. A, B, C. Baca lah sama-sama. So, saya nak pastikan dia berkembang, kena hantar. Kalau saya biar kat rumah, statik lah. Itu sebabnya. Yes, pendidikan adalah pelaburan. Okay. Lepas tu, ada setengah orang, contoh, dia nak hantar ke LC kan. Penuh, dia pergi hantar tempat. Contoh, penuh dia hantar tempat lain. So, lepas tu, budak tu dah okey kat situ, dia, bila kosong, dia pindahkan kat situ pula. Tu tak elok sebenarnya. Kau banyak pindah. Tak elok sebenarnya. Patutnya stay. Kalau budak tu dah okey, stay lah. Jangan pindah nanti dia kena terbantuk dah perkembangan dia. Sebenarnya setengah teacher bukan pilih tempat
Sepilih tempat berdasarkan apa dia punya kejayaan dia untuk mendidik NASA lah. Saya tak beri tempat pada nama. Kalau dia problem tak adalah, takkanlah. Sebab macam batch-batch kawan Takib yang pernah tadika kat situ agak cemerlang lah semua-semua kan. Sebab tu saya hantar okey pula. Kebetulan hantar okey pula kawan-kawan pemak-mak budak tuition pun hantar juga kat situ. So banyak yang dikenali lah. Dengan ada seorang anak murid se. Anak dia bayar dengan sembahyang okey. Tahu kan anak tu? Ada seorang anak murid se, ex-student. Anak dia sembahyang dengan anak sulung dia, sembahyang dengan anak se. Ada 2 orang. Dia hantar kat tempat tadikan sama sebab saya tengah teacher hantar situ. Nak saing-saing dengan anak saya juga. Okey? Okey, nampak tak? Ini kan dia nak air lagi kuat lah ni, dia letak atas bukit kat sebelah rumah. Masalahnya kat kawasan Mangkir tak ada bukit lah. Dulu ada bukit Kemandul. Bukit Kemandul ada lagi. Mana ada? Itulah dia yang garing bayu tu. Itulah Bukit Kemandul. Dah semua kereta arah dah. Itu bukan. Itu nama je Bukit Kemandul. Bukitnya tak ada. Itu bukan Bukit Kemandul. Itu nama je Bukit Kemandul. Bukitnya tak ada. Nama tempat Bukit Kemandul. Tapi bukitnya tak ada. Asalnya tu yang restoran Sasabil tu. Sasabil tu mamak tu kan ada Sasabil kan. Situ bukit tu. Tempat orang asli. Ada sekolah. Sekolah rendah 2 tingkat. Tu dia pindahkan kat Seceding tu nama Bukit Kemandul baru. Tapi tu bukan Bukit Kemandul. Dia namakan bukan tempat sebab mungkin orang asli nak nama sama kan, tapi dah bukan asli lah. Patutnya tak boleh panggil orang asli lah kan. Dah tak asli lah, pindah tempat. Dulu ada mak orang asli kawasan tu. Terus kata simpang ke kiri kan, belah kanan tu memang bukan orang asli. Memang lah. Saya dengan dia pernah masuk kawasan tu. Masuk kan, masuk orang pelik lah. Bila orang tengok kita masuk semasuk naik bukit tu kan, orang tengok, mungkin dia tengok setengah kecil mesti dia cakap macam ni, orang asli mana pula masuk kawasan aku ni. Sebab ada dulu masa seduduk taman dekat belakang tu, depan masjid tu Taman Nahoda. Adalah pakcik ni kan sembang kencang. Dia kata lalu kat tempat orang asli tu boleh tembus Putrajaya. Cerita dengan orang taman tu, dia punya sembang tu apa? Kan? Semua orang percaya. So sengaja cepis siasat lah tengok. Naik motor ke naik kereta? Pergilah. Mana ada. Masa tu dia tengah buat SKBE tu. Tengah buat. Dia punya sembang tu, saya aku dah lalu sampai Putrajaya. Orang macam you. Entahlah. Sebab sejak saya dah check tu, saya kata tak percaya ni orang. Dah tak tahu pakcik tu masih hidup ke tidak, tua dah. Saya bagi pakcik, kau panggil atuk lah kot. Tak ada lah, masa tu dia kuat lagi. Tapi sebab dia memang suka sembang. Sembang lebat. Okay. So kita tengok ketinggian bukit tu dah bagi. So nak kira apa ni? Nombor 7. Nak kira tekanan juga kan? So HPG tambah dia ada atmosfera.
Ya. Oh, tak gitu tutup. Atmosfera pun tak bagi ni. Tak perlulah. So, H dia berapa? 20 cm tu. cm. Meter, meter. Sekejap. Korang tak boleh kira ni sebab dia ada 8 ni. Kena tolak 8. Kena tolak 8 kan? Kena tolak. Sebab korang kena kira tolak dengan bangunan tu. Tekanan tu kena tolak 8. So, korang kena kira 20 tolak 8. Lepas tu kejap. Oh, ya, ya, ya. Sekejap. Ya, ya, ya. Ketinggian ni kena kira ni total dengan ketinggian bangunan air tu, tangki air. Ni, semua sekali. So, H dia 20 tambah 4. Lepas tu tolakkan dengan 8. So, kau dapat H. Ya. 16 kan? 16 kan? Baru masukkan kat situ 16 meter. So, ketempatan air 1000. G dia 9.8. 1. Dia kira. So, tak ada atmosfera sebab dia dah tertutup kan. Satu Pascal. Sama juga. 45. Tapi dah senang kita kena makan ni. Makan malam kat sini. Tu hantar telika. Kita tak boleh lah. Kita hantar nak serve kita income sendiri. Kita pula relax. Sedih. Sedih lah. Masa tu ada orang apa tengah main sepak kat rumah. Nanti setengah hari, separuh hari kat rumah, rumah bersih je. Kakak rasa kekurangan lah. Itulah mak buat korang akan rasa nanti. Siapa yang mak ayah dia dah beberapa orang anak dah pergi tinggal, dia tak rasa sangat dah. Macam Fatihah pergi, dia tak rasa dah. Tapi bila saya anak buah saya pergi, lagi seorang lagi, dia rasa. Siapa? Anak buah? Anak buah yang mana ni? Farah. Anak apa tak? Saya tak ada dia. Anak buah, sebab jaga. Anak kau pergi dah sendiri. Bye. Alamak. Dia tak rasa. Sebab tu orang ni, mak kau asyik pergi je ATM tu. Dia nasib baik dekat nak isi kekosongan. Sekali kau pergi dah. Tiap-tiap minggu mak kau datang. Dia pergi Terengganu kan contoh. Matrik kat Terengganu. Sekali. Hai ni. Mak sampai ni. Pelis. Pelis sampai. Dah orientasi. Dah study dah okey. Setengah semester 4 flat. Lepas tu pergi buat pasport. Outing dia pergi Hanyai. Laki ni masalah. Saya rasa takut dia tak sampai Hanyai. Senyum pula dah. Senyum Safi. Suka Safi. Faham Okay. Kau tak sampai Hanyai, kau sampai Danok kat lorong-lorong yang gelap. Abang Hafiz dulu kan saya kena peluk bang. Come to me, I hug you. Dah. Suara je dia tapi cantik. Sebenarnya apa yang tinggal dia lalu memang tengok.
Itulah seksi tau. Lalu dengan teacher naik kereta. Bahaya lah. Dah, lalu saya cakap kat teacher, saya kena tengok pandang sekali tau. Nanti saya pandang 2 kali, saya dosa. Tapi dia kata bahaya pun macam tu. Sampai hujung ada kedai runcit lah berhenti bagi anak-anak saya makan aiskrim. Tu tak balik lalu lagi. Kan. Bagian dia makan aiskrim kan anak saya tak tengok lah. Okey dia tak sampai. Kita nak jumpa dia. Okey. Empangan manakah yang lebih kuat? B. Bentuk B tu lebih kuat. Macam yang empangan yang tasik Bukit Merah tu lah. Kenapa? Macam saya cakap tadi. Bila tapak bahagian bawah lebih besar, dia tekanan lebih besar. Semakin tekanan semakin besar apabila makin dalam. Jadi dinding empangan semakin besar apabila semakin ke dalam. Buat ayat sendiri lah. Okay. So, kuantiti fizik. Kuantiti fizik yang digunakan untuk membina sebuah empangan. Prinsip Pascal. Prinsip tekanan, sorry. Prinsip tekanan. Kalau korang lalu empangan tu dia tidak menghasilkan arus elektrik atau tak rasa bahagian Bukit Merah tu. Dia cuma menampung air, kawasan tadahan air. Kalau empangan cenderuh dengan Temenggung kat Perak, tu korang akan lalu kalau korang lalu Great. Daripada Great nak ke Kelantan daripada Perak korang akan lalu dua empangan. Masa dia nak buat empangan tu, dia ada bukit di antara dua bukit. So empangan ni dia sangat sesuai dibuat apabila dia antara dua bukit. So dia boleh tutup. So masa dia nak buat empangan tu, beribu-ribu penduduk yang berada di perkampungan situ dipindahkan. Dipindahkan waktu tu. So hilanglah kampung tu. Kadang kampung tu akan kalau kadang-kadang sebab mungkin kampung tu tempat yang tinggi, bila sampai waktunya yang tertentu kan musim panas, mungkin dia cetek sikit, kampung tu nampak. Sebab kadang dia kan bila cetek musim panas dia jadi cetek. So kampung tu macam timbul lah, nampak. Ada tengah kawasan kadang orang-orang yang pernah duduk situ dia pergilah balik tengok. Atau bila hujan dia dah naik balik, hilang. Tu dipindahkan lah orang-orang. Kubur tu macam tu lah. Takkanlah pindah kubur sini. Okay. So, pembangunan ni akan mengorbankan sesuatu. Okay. So, dua faktor yang mempengaruhi kenapa korang kata dia menggunakan tekanan, prinsip tekanan. Sebab dia yang pertama melibatkan faktor kedalaman cecair. Yang kedua dia melibatkan faktor ketumpatan cecair. Okay. Berdasarkan rajah Giddy, nyatakan satu perbandingan antara pancutan air di X dengan pancutan air di Y. Berdasarkan konsep tekanan, okay, apa satu perbandingan macam mana korang nak buat? Pancutan air di mana lebih tinggi? X lebih tinggi. Kenapa? Yes. Sebab lagi dalam, lagi tinggi. Okay, sebab Y tu, kenapa? Korang kena tolak. Ni yang kat X ni, lepas tu naik 2 meter kan? Korang kena kira yang ni. So, tinggi keseluruhan dia tadi, campur 4, 24 kan? So, 24 tolak 2, tinggi keseluruhan dia 22 lah. Yang ni pula, 24, tolakkan dengan ni, 6 kan? 6 kan? So, tinggal 18 kan? So,
So, apa yang paling tinggi? 22 meter. Jelas. Jelas jadi kira dia. Okay. Okay, ingat sekarang orang confuse tu. Orang confuse. Okay, dia ingat laluan dia. Kena kira laluan. Laluan Y lagi jauh. Tu lagi tinggi lah tekanan. Tak. Okay. Terangkan jawapan anda. Baru cerita tadi. Sebab tekanan di X adalah lebih tinggi sebab kedalaman yang lebih tinggi. Habis kita. So, macam nak kira ni, ketumpatan air, tekanan air di X dan Y. Untuk X, P sama dengan HPG pula. HPG, H tadi untuk X tadi. Kedalaman dia 22 kan? 1000 kan air. Darab 9.81. Cuba tengok betul-betul. Ada ruang terbuka tak tadi pada rajah tadi? Sure tak ada ruang terbuka? Ni laluan air pancut tu. Air pancut tau. So ada tambah atmosfera, iaitu 1 darab 10 kuasa. Tak, dia senang cerita. Ada tulis ni, tambah itu je. Fizik memang berguna. Kalau kau tak tulis, kau memang tak guna. Ulang ayat dalam mat. So dapat 315 point 3158 Pascal kan? Okey, itu Y. H dia tadi berapa? 18 kan? So, 18 darab 1000 darab 9.81 tambah, bukan darab tambah ni. Silap Tadi kongsi tambah tu tolak ni. Tambah 1 darab 10 kuasa 5. So, dapat apa? 276,580 Pascal. So, siapa lebih tinggi tekanan? Betul lah, S kan? Tengok. Dah terbuktikan. Yang X lebih besar. Okey, seterusnya. Nombor 9. Sebuah kapal selam tenggelam pada kedalaman 80 meter dari permukaan laut diberi ketumpatan air, hitungkan maximum pressure. Maximum pressure kau guna HPG lah. So H 80 meter kan. P kedalaman air, ketumpatan air. Ketumpatan air ke? Oh, ketumpatan air laut dia bagi tu 1.03 kan. Darab 10 kuasa 3 darab 9.81. So dapat berapa? Lapan kosong lapan 344 Pascal. Maksimum tegangan maksimum yang dikenakan ke atas kapal selam jika luas permukaan. Ni P sama dengan F per A. P dia bagi tu, kita dapat tadi 808,344 kan. Dia minta daya kan.
So luas permukaan ingat dalam unit meter persegi ya. So F sama dengan 808,344 darabkan dengan 1,200. Dapat berapa? Berapa daya? Ya, Dan juga kosong kosong satu dua lapan 9702 ha? 00 satu dua 12 lapan 8 kosong ada dua. 0 ada 2 tu je. Ha, tu lah jawapannya betul lah. Panjang. Betul. Kapal selam kot. Mestilah tekanan dia besar. Ni bukan kapal selam mainan. Ada ke kapal selam mainan? Boat adalah. Ada? Ada kot. Hilang yang itu. Yang kecil tu. Titanic. Dia cuba bermain-main lah tu. Oh, nak try test. Power ke tidak kan. Bercai. Apa 5 orang? Goodbye. Berani. Duit. Mentang-mentang duit berjuta kan. Tadi rasa mampu sangat. Boleh cecah dasar laut macam tu je. Satu cinonek dia punya kapal selam. Kapal selam tentera yang sebesar dan setebal gila pun tak berani pergi ke dalam tu. Lepas tu kapal selam yang cinonek yang nipis tu. Orang berani masuk dalam tu. Kapal selam tentera pun tak berani pergi tau. Ha. Dah melawan lah kan. Ha. Tentera punya kapal selam yang lebih tebal. Pun tak berani. Saja tu nak pergi alam lain secepat mungkin. Dia nak kurangkan rakyat di muka bumi. Sampai je lah. Okey, Raja A menunjukkan satu pacutan air keluar daripada lubang A dan kedalaman HA dari permukaan air. Jarak pacutan air di A, Raja B menunjukkan pacutan air keluar daripada lubang B pada kedalaman HB dari permukaan air. Jarak pacutan air itu ialah DB. PA. Okey, kalau kau tengok gambar Raja kat situ, makin dalam, sebab kau nak tengok, dia makin jauh, makin tinggi dah tekanan dia kan. Sebab dia makin dalam. Ini kan dia berada di luar kan. So dia kurang lah. Sebab tekanan dia lebih kurang apa ni, walaupun ketinggian dia adalah sama. Dia nak menunjukkan kedalaman. Okey, makin dalam makin tinggi dia punya tekanan. So nak kira dia punya kedalaman D, nak kira D kan. So yang mana lebih jauh? D. DB lebih jauh berbanding DA. Ini tak apa salin lah, kau dengar je. Kedalaman HA lebih dalam berbanding HB lebih dalam berbanding HA. Jadi tekanan PB lebih besar berbanding PA. Sebab dia pakai simbol, kita pakai simbol. Faham? Okay. Berdasarkan jawapan anda di A, nyatakan hubungan antara kedalaman air dengan tekanan air. Semakin bertambah kedalaman air, semakin bertambah tekanan air. Okey, berikan satu faktor yang mempengaruhi tekanan air dalam tangki selain daripada yang dinyatakan di atas. Selain kedalaman, apa lagi yang mempengaruhi tekanan air? Ketumpatan. HPG kan? H yang mempengaruhi, G yang mempengaruhi HPG. Graviti. Tapi graviti sama kan? Ini tak payah kira. Sebab semua tumpat di permukaan bumi, graviti dia adalah sama. Selagi korang berada di permukaan bumi. Melainkan korang berada di bulan. Korang buat tangki air kat bulan kan. Tu tekanan ni lain dah. Okay. Okay. Dia nak kira pressure dekat P.
Pressure dekat P. Pressure dekat P. So konsep dia memang tadi P A P B kan. So jadi H P G H P G. Okey, terbuka nampak? Bermakna kedua-dua tu nanti H P G pelaskan dengan ATM sama dengan H P G pelaskan dengan ATM. Okay, soalan ni apa? Pressure. Dia kata adakah pressure tu sama? Nak tahu atau tidak? ATM sama. Tak payahlah, cancel lah kan. G sama, cancel. Pressure dia tak bagi apa ketempatan tak bagi. So yang ada hanya kan. So ni 15. Ni 15 P. Ini tak, ni 11 sorry. A 11 kan? 11 P, yang ni 15 P. P lah. So korang nak bandingkan dia punya apa ni dia punya kena letak macam tadi juga. Maksudnya ni dia yang mana dia nak? Dia nak A kepada B. So kalau A kepada B 11 ni kena bawa ke sebelah. Jadi uh, jadi 15 per 11 kan? Itu je lah jawapan dia. So sama tak tekanan dia? Tak sama lah kan? Ni sekejap. Tapi dia tak bagi tu. Tekanan atmosfera dia bagi. Macam cair sama ke? Oh, okey. Ya. Ini jawapan untuk last kali. Untuk nombor 12. Ini jawapan untuk nombor 12 sekejap. Tengok betul. Tengok betul. Sekarang kita nak tekanan di P. Kau tengok kat P ni terbuka kan? Terbuka kan? Kau dia tak bagi ketupatan. Kalau kawasan ni terbuka, ketupatan dia tak bagi, so tekanan dia adalah jawapan dia ni sahaja. Maksudnya dia hanya dipengaruhi oleh tekanan atmosfera. Adakah tekanan di Q dan R adalah sama? Tidak. Okey. Adakah tekanan di S dengan R adalah sama? Kenapa Q dengan R tu? Sekejap. Q dengan R tak sama pula. Kenapa Q dengan R tu tak sama? Cecair yang berbeza. Cecair yang berbeza, H dia lain. Betul, pun boleh. Okey, lagi? C, S dengan... Okey, sekejap. S, ini cecair B kan? Dengan, dia kata S dengan T. Sama tak? Sama, kenapa sama pula kali ni? Sebab dia cecair yang sama. Yang tadi ni Q cecair lain kan? R cecair lain, tak sama. Walaupun ketinggian dia sama tau. Tak sama. Tak sama, walaupun ketinggiannya sama, tetapi dia Q tu cecair lain, R tu cecair lain. Jadi dia punya tekanan tak sama. Kenapa S dengan T tu sama? Sebab dia adalah cecair yang sama. S dengan T tu ketinggian dia berada pada cecair yang sama kan? So dia tekanan dia adalah sama. Yang E tadi yang sebaru tunjuk tadi. Bukan nombor 12 tadi. Yang 15 per 11 tadi tu. Kau dapat last tadi kan? Nanti kau tengok video balik. 15 per 11 tu jawapannya. Itu jawapan untuk E. Okey. Yang last sekali. Sebenarnya tak susah lah. Dia banyak guna formula kan?
Okay. So, bila ada je tekanan atmosfera, jadi korang kena masukkan pengiraan dengan termasuk tekanan atmosfera. Okey, ni jadi PI pluskan dengan ATM sama dengan PX sama dengan ATM kan. So, sama juga HPG tambahkan dengan apa tu tekanan atmosfera? 1/10⁻5 kan. Ni PX HPG tambah 1/10⁻5. So H dibagi untuk air ialah 0.09 kan? Betul? P dia 1000 air. G nak kira ke tidak? Tak perlu sebab G dia adalah sama. So tambah 1/10⁻5. Sebenarnya yang 1/10⁻5 pun tak payah kira sebab nanti kena tolak. Tahu tak? Tapi kita tulis di awalan dia. Ni tolak nanti. Bilang enggak? So, yang ni H untuk tu 0.12 betul? Lepas tu ketupatan tak tahu kan? So, P sama dengan 0.09 bahagi 0.12. So, berapa tekanan? ...750 kg meter padu. Ini adalah unit untuk ketumpatan. Habis bahagian pertama. Saya rekod dah. Kalau kau nak tengok, boleh tengok video lah. Saya send.